adanya kekuatan anggota, kekuatan jentera, kekuatan peralatan. Buat strategi untuk berperang dengan api. Buat strategi untuk menyelamatkan nyawa. Itu yang paling penting. Strategi tuan-tuan kat semua. You boleh buat strategi kaedah you dengan anggota-anggota you. Kekuatan you macam mana nak buat. Tak kuat minta strategi. Bantuan daripada balai persebelahan. Ini yang tuan-tuan perlu buat. Adakah tuan-tuan telah membuat begini? Ataupun tuan-tuan membiarkan balai tuan-tuan beroperasi tanpa strategi langsung. Ini keadaan dia. Keduanya, tuan-tuan kena ada objektif. Siapa kat sini dalam ramai-ramai 100 orang ni telah ada objektif zon dan balai masing-masing? Cuba lihat tangan. Tak ada. JB mana JB? Balai JB Lakis mana? Mana? Ada ke tak ada? Apa selama ni awak kerja macam mana? Ikut panggilan Nabi lah. Okey, duduk. Lepas tu dari segi misi yang jelas, ada tak misi? Tuan-tuan semua. Pasir Gudang mana? Ada tak you ada misi? Habis tu apa nak buat kat sana tu? So this is yang kelemahan-kelemahan kita yang perlu kita tengok. Tak apa, duduk. This is you perlu mewujudkan misi balai you. You perlu wujudkan objektif balai you. Sebab yang ada di yang you terima sekarang ni adalah objektif keseluruhan jabatan untuk menjadi sebuah jabatan yang apa? Kita pun tak tahu yang apa. Berprestasi tinggi belum lagi lah, baru nak kaji. Yang lama apa dia? Bertaraf dunia. Itu untuk jabatan. Yang awak sendiri? Sekarang sebab antara Shah Alam, Johor Bahru, Keluang, Batu Pahat, Muar ataupun di Melaka, adakah mempunyai risiko yang sama? Adakah mempunyai kumpulan sasar yang sama? Populasi yang sama? So, objektif you berlainan. Misi you pun berlainan. So, you fokus kepada lokaliti awak. Saya nak tuan-tuan ubah break mind kita lebih spesifik di dalam isu-isu untuk kita mengurus di balai tuan-tuan semua. Lepas tu kalau tuan-tuan gagal, macam malam tadi lah, gagal. Sebab you tak ada strategi. You ikut dan pergi kita pergi. Ikut sini. Itulah jadi dia. Kalau tuan-tuan you tengok dibandingkan di luar negara, they are very focused. Apabila dia nak keluar saja, arahan dikeluar. Dia keluarkan kaucik. Di mana, jalan mana, laluan mana. Di dalam jentera mereka telah berbincang bagaimana oleh dunia penyelia. Tapi kita tidak ada. Tidak ada perancangan strategik untuk pergi operasi. Betul Mat? Kenapa tak buat di zon rawan? Okey, akan buatlah tu Lepas tu kita tengok yang kedua, bertindak balas kepada perubahan persekitaran, keperluan masa kini dan akan datang. Kita dulu mula-mula ditubuhkan Jabatan Bomba tahun 1885 oleh Bomba Sukarela, volunteer firefighter di Negeri Selangor. Tahun 84, 86 disatukan di bawah satu bumbung. Okey? Jadikan Jabatan Bomba dan Perang Malaysia. Ketika itu siapa dilahirkan di dalam jabatan? Tuan-tuan nampak kenderaan Bedford, kenderaan lama dan sebagainya. Ketika itu tak ada Pajero, tak ada Wisik, tak ada Mercedes, tak ada. Yang ada adalah kenderaan Bedford lama. Tetapi perubahan teknologi, keperluan semasa untuk memberi confidence kepada pelapor luar asing, kerajaan bagi peruntukan untuk membeli perolehan peralatan dan jentera-jentera bagi keperluan operasi. Makna kita telah beranjak daripada satu tahap ke satu tahap. Tapi yang paling susah sekali mengubah paradigm tuan-tuan, untuk berubah daripada takut lama ke takut baru. Datuk KP tadi sebut OC Balai setakat SPM organik. Maksudnya kata you tak nak berubah.
kelulusan SPM zaman Tok Aku untuk keperluan masa kini. Sedangkan keperluan masa kini memerlukan kelulusan, memerlukan akademik, memerlukan ketua-ketua yang bijak, genius. So, nak berhadapan dengan risiko, nak berhadapan dengan profesional. Tapi tuan-tuan, ramai di kalangan kita masih tak berganjak daripada attitude lama, kelulusan lama lagi. Sedangkan jentera dah baru, peralatan dah baru, balai semua dah baru, tapi kelulusan takut lama, pangkat dah baru, otak masih lama, tak guna juga. Jadi saya nak tuan-tuan, please, sahut cabaran ketua pengarah. Kalau manajemen tertinggi perlukan kelulusan sedemikian, jabatan perlukan pendekatan yang sedemikian, tuan-tuan perlu berubah. Jangan hanya jabatan cakap berdegau-degau sampai ke balai bomba, tak ada pun yang menyambut je. Kita ingat kita keluarkan arahan, kita keluarkan SOP, kita buat kelas dan sebagainya, sampai ke Pahang, habis itu saja. Sama. Jadi tak guna kita penat sebagai pentadbir jawatan membuat polisi tetapi tidak diamalkan, tidak dilaksanakan di peringkat bawahan. Lepas tu kita tengok dari segi need, client need, keperluan masyarakat setempat. Di Subang, dia punya keperluan ni lain dibandingkan dengan Kota Tinggi. Subang yang Tuan Hairi handle adalah golongan manusia yang educated, mempunyai kemewahan di dalam kehidupan seharian, mempunyai rangkaian masyarakat yang rapat dibandingkan dengan masyarakat Kota Tinggi yang terdiri daripada peniaga kecil, masyarakat peneroka. Dua kehendak yang berbeza. Adakah di Subang Tuan Hairi telah melaksanakan keperluan di Subang, di Kota Tinggi melaksanakan keperluan di Kota Tinggi? Sekiranya tuan-tuan walaupun telah dipindahkan masih mempunyai attitude setempat, tuan-tuan pindah daripada Kelantan nak pergi Johor, jadi ketua balai Johor, sama diamalkan semasa tuan-tuan di Kelantan, bermakna hanyutlah tuan-tuan semua. Kerja ikut keperluan masyarakat, kerja ikut keperluan setempat. Jadi saya minta tuan-tuan tengok apa yang ada sekitar kita, penuhi keperluan masyarakat. Kalau masyarakat aktif berkait dengan projek komuniti, masyarakat aktif berkait dengan kurikulum sekolah, wujudkan di balai tuan-tuan. Kalau masyarakat di sekeliling macam di Kertih memerlukan pendidikan berkait dengan risiko kimia, bahaya-bahaya kimia, wujudkan keadaan budaya di kawasan berkenaan. Saya tak nampak sehingga sekarang pembudayaan kebombaan ini mengikut lokaliti dia. Sama satu Melayu. Sama. Jadi saya tengok adalah juga Tuan Hairi, dia cuba masukkan dalam komuniti di peringkat Subang. Saya ucapkan sabar. Dan saya keluar dalam magazine muka Tuan Hairi dan sebagainya. It's effort yang nak buat. Tempat lain tak ada. Cakap di luar bukan main hebat, tetapi bila jadi ketua balai, tak ada penonjolan, tak ada pendekatan untuk mendekati masyarakat. Sedangkan masyarakat ini adalah orang yang memerlukan perkhidmatan kita. Tak ada. Betul Isyam? Tak apa, baguslah. Buktikan pada jabatan kalau you dah ada. War-warkan dengan rakan-rakan. Jangan disimpan. Yang keduanya, not wrong door polisi. Siapa yang tahu wrong door polisi ni? Not wrong door polisi. Cuba bagi tahu saya. Alin, apa itu not wrong door polisi? Tak ada ketuk pintu yang salah, dia kata. Apa dia? You all 32, 29, 38. Kalau terminologi kerajaan perkhidmatan awam keluarkan, kalau tak faham, saya kesal. Saya juga kesal. Benda ni telah diwar-warkan di surat khabar, di televisyen dan sebagainya. Kenapa masih tak faham? Apa itu wrong door policy? Ya. Yes, itulah dia no wrong door policy. Bomba ni bukan katalah you bekerja di zon. Tanya orang datang pergi ke balai KLIA,
Okey, siapa ketua balai KLIA ini? Okey, jumpa you. Tetapi apabila tak jumpa you, dia jumpa you, tetapi berkait isu dengan zon, dia jumpa you know. Tetapi you tak boleh kata ini bukan tugas balai KLIA. You juga boleh apa cek yang boleh saya tolong. Walaupun ini ada tugas zon KLIA, tuan syarikat punya. Itu namanya norang-norang polisi. Tuan buat kata. This is kerajaan war-warkan. Norang-norang polisi. Buat-buatlah, tetapi kenapa masih ada komplain? Ini bukan saya punya cek, ini bahagian lain cek. Inilah yang masih wujud di dalam pengurusan balai-balai bomba. Lepas tu yang ketiga, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini slogan yang Perdana Menteri war-warkan apabila beliau menjawat jawatan Perdana Menteri. Ada tak? Kita tengok ni. Rakyat didahulukan, masyarakat didahulukan. Lepas tu pencapaian diutamakan. Ini kalau nak selamatkan orang 1 jam setengah, nak capai apa? Orang dah mati. Api dah letup. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, dalam sejarah tuan-tuan semua berkhidmat. Tuan-tuan kat sini paling lama rasanya. Dah nak besar lebih 30 tahun. Betul? Lebih saya kata 30 tahun. Pernah tak you jumpa dengan anggota bomba atau pegawai bomba mati kerana menyelamatkan mangsa? Tak pernah. Ini menunjukkan tuan-tuan kita semua tak berani. Saya pergi New York tahun 95. Dia ada statistik di pintu masuk di lobi Fire Department New York Fire Department. Dia menyenaraikan anggota-anggota yang telah terkorban daripada tahun 1970 hingga tahun 95. 500 orang terkorban semasa membuat penyelamatan di Bandaraya New York. Tidak termasuk masa runtuhnya World Trade Center dia. Di Malaysia mati kerana apa? Kencing manis, sakit jantung, darah tinggi. Bukan kita nak mati kerana macam tu, tetapi itulah makna kesungguhan, keberanian kita tak ada. 2 hari lepas, 3 hari lepas, kebakaran di Kota Samaran. 3 orang mati, seorang nenek, 2 cucu. Saya tanya, ada tak anggota kita pakai BA effort untuk menyelamatkan? Tak ada. Alasan dia api marak tu. Betul lah kebakaran api marak. Ada tak you effort? Tak ada. Itulah yang selalu saya dengar, tak ada effort langsung. Rentung dan rentung. Sebab anggota kita tidak membuat offensive firefighting, lebih kepada pancutan daripada luar dan sebagainya. Ini dia macam mana nak dahulukan, rakyat didahulukan, penyampaian diutamakan. Ini awak mendahulukan diri awak. Sebab tu keadaan sekarang dia macam tu. Ini keadaan dia sekarang tuan-tuan. Lepas tu dari segi Great Department, KP dah terangkan cukup panjang lebar. Kalau tak faham juga, saya tak tahulah. KP kata soal apa tadi? Letak jawatan. Tak layak ada dalam jawatan. Sendiri mau tahu. Tak pun ada tanya tuan-tuan, betul tak betul ni? Tak nak belajar. Lepas tu dari segi keperluan pembangunan, kita tak boleh menghalang pembangunan. Di pembangunan proses urbanisasi perbandaran akan berterusan daripada masa ke semasa. Are we prepared? Satu masa dulu, Serdang Zul, kawasan Zul, kawasan perumahan saja. Seri Kembangan itu kita panggil dulu Seri Kembangan, tapi apabila saya pengarah Negeri Selangor tukar Serdang biar luas sikit. Kalau Seri Kembangan itu Taman Seri Kembangan. Saya tak nak dia menggambarkan taman, saya nak dia Serdang, jadi area lebih luas. Adalah kawasan perumahan, tapi pembangunan yang terlibat di kawasan Belakong, di kawasan Puchong dan sebagainya, risiko dia bertambah. So adakah tuan-tuan telah membuat perancangan strategik dari segi risiko disebabkan pembangunan setempat tuan-tuan? Kalau you buat semua ini, saya yakin tidak ada masalah kebakaran, tak ada masalah kemalangan jiwa dan sebagainya. Saya yakin benda ni masih belum dibuat dan berada pada takut lama. Lepas tu peningkatan risiko. Kalau di Kuantan, orang bercerita dengan liners. Di Melaka dengan petroleum dan beberapa tempat di
Johor dan sebagainya. You all tak boleh halang pembangunan. Apa yang kita boleh buat adalah kata dia punya ni, keperluan dia. Kita penuhi kehendak mereka. Kita memenuhi tuntutan mereka. Berbincang dengan dia orang. Adakah ini telah dibuat di balai tuan-tuan masing-masing? Contohlah, langkah proaktif yang Gepeng buat. Dia buat perkhemah. Itulah wujud. Lepas tu di Pasir Gudang buat perkhemah. Di tempat lain, mana dia? Selangor, mana dia? Port Klang saja. Itu masa saya dah 3 tahun tinggalkan, kenapa tak ada lagi? Di Melaka apa dia? Di Negeri Sembilan mana dia? Sebab dalam proses pemadaman, tuan-tuan tak boleh alone. Adalah berpasukan. Memerlukan antara satu dengan lain. Untuk memerlukan, you kena memerlukan satu persefahaman di antara agensi, kelompok-kelompok syarikat dan sebagainya. Tak ada. So ini menunjukkan tuan-tuan masih berada pada takut yang lama. Tak nak menggerakkan keperluan, risiko yang ada pada kawasan-kawasan berkenaan. Tak ada. This is the thing. Tuan-tuan masih berada dalam keadaan yang selesa sangat. Sebab peningkatan risiko, tetapi tuan-tuan tak menggerakkan dia. Latihan mock drill lah tu. Latihan tu biasa, tetapi macam mana nak menggerakkan bila berlaku bencana yang lebih besar? Ini memerlukan pengurusan strategik. Ada tak tuan-tuan buat semua kat balai ni? Memang duduk balai sedap, jadi ketua balai kat pendalaman sedap. Tapi sedap juga bila nak jawab bila berlaku insiden. Tuan-tuan belum dicuba. Next. Ini tak payahlah. Next close. Ini kemudian apa? Ini skip je. Okey. Macam mana tuan-tuan nak buat strategi? Apa tu SWOT? Apa plan? Apa dia? Apa dia ni? Pernah jumpa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Pernah tak you belajar dalam bengkel? You belajar di dalam kursus? You belajar di mana-mana metodologi latihan? Ada tak tuan-tuan ni adaptkan di dalam kerja tuan-tuan di balai? Cuba kat tangan siapa yang buat? Airi. Waktu kau bagus. Tempat lain ada tak? Ada 100 lelaki jejaka handsome hari ni. Tak ada seorang saya yang kat tangan. Ini cerita kerja. Kenapa tuan-tuan tak adaptkan salah satu metodologi pengurusan strategik di dalam pengurusan balai tuan-tuan? Sebab tu kita SWOT ni maksudnya kita gunakan sebagai metod pengurusan strategik di mana-mana kaedah pengurusan yang dibuat. So kita guna salah satu. Dia ada pastel, dia ada SWOT, ada Blue Ocean dan macam-macam. Kalau tuan-tuan tengok buku pengurusan. So saya gunakan sampel SWOT untuk tuan-tuan mudah. Semua saya anggap tak tahu. Ada yang tahu tak? Boleh terangkan pada saya. So SWOT kita gunakan ini adalah untuk membuat analisa kekuatan, kelemahan, threat dan opportunity di balai-balai kita. Itu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di dalam balai-balai kita. Kita lihat dari segi ancaman kekuatan. Apa yang kuat kat balai awak sekarang? You ada anggota, you ada jentera, you ada peralatan, you ada latihan, senaraikan seberapa banyak kekuatan-kekuatan yang ada di balai tuan-tuan untuk membuat strategi tuan-tuan. Lepas tu kita tengok dari segi kelemahan, weakness dia. Kelemahan dia ramai anggota bomba tua-tua. Tua-tua lah. Kau pun tua juga. Lepas tu ramai anggota sakit. Sakit jantung, sakit kencing manis.
Lepas tu apa lagi yang lemah dia? Anggota-anggota saya malas dan tidak berpengetahuan. Kelemahan juga. Lepas tu apa lagi kelemahan dia? Selalu balik cepat. Tiada komitmen di dalam kerja. Kelemahan juga. So senaraikan. Lepas tu dari segi opportunity, peluang. Kawasan itu adalah kawasan orang pandai. Kawasan ini adalah kawasan industri. Kawasan ini kawasan yang boleh dibentuk. Saya tengok anggota-anggota saya pandai, kita boleh meningkatkan. Lepas tu dari segi, ada orang kata ancaman, tetapi ada orang kata juga challenge yang kita boleh ambil. Apa challenge dia? Dalam apa ancaman dia? Apa challenge dia? Khairi, apa challenge dia? Orang pandai-pandai challenge. Penggunaan IT pun challenge. Komplain pun challenge. Itu challenge-challenge yang kita hadapi. Ada tak di balai tuan-tuan telah buat? Tuan-tuan sebagai ketua balai, panggil penyelia-penyelia, panggil semua anggota-anggota, duduk sama. Hari ini kita bincangkan berkait pengurusan strategik di balai. Kita kenakan model SWOT kita. Ada tak pernah tuan-tuan buat? KIK lain. Ada tak saya nak tanya untuk pengurusan apa balai tuan-tuan? Macam mana nak pandai, macam mana nak jadi great department kalau ini pun tak. Basic pengurusan strategi tak dibuat. Gagah bercakap, tapi bila buat tak ada. Kan? Ada tak? Di Selangor mana Selangor lagi ketua balai? Kalau pakai jeluntung aku faham dengar. Tak ada. This is masalah kita. Tak ada. You dah antara orang yang lama. Macam mana jabatan di sekarang ni? Kita tak berkembang mengikut arus semasa. Ini keadaan. Sebab tu you lawat, you kena komplain, kita lembab, kita lambat, kita tertinggal dalam peredaran zaman. Sebab kita dianggotai oleh kita semua yang tidak arif berkait dengan konsep-konsep pengurusan yang terkini. Tak ada. So saya minta tuan-tuan balik buat. Jangan balik kat sini dengar lepas tu hilang. Aku saya balik keluar, kalau kau tak ada kau jaga. Ada apa dia ada? Kau jangan cakap ada je. Lepas tu beberapa lagi pastel kita boleh gunakan, Blue Ocean boleh gunakan. Siapa yang tak faham kat sini boleh tanya. Saya ambil bagi masa sebab ini penting sangat di balai tuan-tuan semua. Ini cerita pengurusan balai. Macam mana nak cemerlangkan balai awak? Perancang ini untuk pengurusan kebakaran, pengurusan ini kena cerita satu balai. Kau nak uruskan balai. Macam mana daripada ni semua ni, macam mana you susun tim you, macam mana you susun keanggotaan you, macam mana you nak susun you punya pasukan khas you, macam mana segala-galanya ada dalam tempat ini. Perancang tu hanya sebahagian daripada keseluruhan pengurusan di balai tuan-tuan. Ada faham? Yang lain ada faham? Jangan faham. Lepas tu buat. Jangan faham je. Buat balik. Okay, next. Lepas tu kita tengoklah kekuatan balai tuan-tuan semua. Kekuatan keanggotaan. Dalam banyak-banyak ni dalam banyak-banyak 100 orang ni berapa puluh buah balai. Siapa di antara tuan-tuan telah mengkaji kekeluaran balai masing-masing untuk disubmit kepada saya? Balai saya tak cukup, Datuk. Saya minta lagi 1 turnout. Ada? Ada ini? Tak ada. Bermakna sekarang ni you terima apa yang ada. Energetik tak ada. Sepatutnya contohnya saya bagi tahu lah. Balai Pasir Gudang. Mana Pasir Gudang? Berapa turnout you ada? 2 turnout. Cukup tak? Saya cakap cukup ke tidak?
high tech. Ada tak kulim high tech cukup? Apa tindakan awak sebagai ketua balai? Ada buat kertas kerja? Saya dah terima. Tak, saya dah panggil. Saya dah panggil dan saya tambah dia punya keluaran, mengambil keluaran daripada kulim bandar, letakkan ke kulim high tech. Awak tahu tak ni benda-benda? Tapi awak tak ada satu pun ketua balai yang membuat kajian keluaran dia untuk seluruh Malaysia. Tak ada. Shah Alam ada 7 keluaran, 9 keluaran. Kenapa nak banyak sangat? 9 keluaran di Shah Alam adalah diluluskan sebelum Balai PJ wujud, Balai Jelutong wujud, Balai Puchong wujud, Balai Sungai Pinang wujud. 4 buah balai ketika itu belum ada. Sebab tu dia menggunakan 7 ke 9 turnout. Tetapi sekarang ni balai di persekitarannya telah wujud. Adakah masih sesuai 9 turnout ni? Dan tak sesuai. Kenapa tak buat cadangan dan kajian? Balai Seremban diwujudkan sebelum Balai Senawang wujud. Seremban 2 wujud. Tapi you masih puas hati dengan keadaan sekarang. Kenapa tak buat? Ini keadaan dia. Mana tuan-tuan masih tak tahu apa nak buat. Sepatutnya balik. Saya punya ni tak cukup. Ataupun saya ni berlebih. Sepatutnya saya alihkan ke tempat lain. Tak ada satu pun di Malaysia ini yang membuat syur-syur sedemikian. Sebab keluaran jentera, keluaran anggota, bilangan keanggotaan di balai-balai adalah di bawah bidang kuasa tuan-tuan semua. Bilangan kebakaran, berapa kerap dalam masa sebulan, setahun, sehari. Kekuatan anggota berapa orang? Ada di kawalan tuan-tuan semua. Kalau tak cukup, cakap tak cukup. Kalau lebih, kita kurangkan. Tambah tempat lain. Tapi tak ada. Ini menunjukkan tuan-tuan langsung tak mengkaji kekeluaran tuan-tuan semua. Ada pakailah. Inilah keadaan dia. Kenapa tak kreatif? Tak faham. Kenapa tak tanya? Di Kajang tu saya buat dulu. Saya ingat semua. Saya buat daripada 1 turnout. Dulu Kajang tu 24 jam. Kita buat dalam struktur, jadikan 12 jam. Lepas tu apabila saya jadi pengarah, kata turnout dia, keluaran dia terlampau besar, kita tambah lagi 1 turnout, jadikan 2 turnout. Lepas tu banting. Sepatutnya banting ini jadikan 2 turnout. Sebab dia menjaga daerah. This is the thing yang you perlu kemukakan kepada Pak Pengurusan untuk diubah. Kita mungkin mengambil perjawatan daripada Shah Alam. Kita mungkin mengambil perjawatan daripada Balai PJ. Kita mengambil mana-mana yang didapati lebih. Dah tak sesuai untuk keluaran berkenaan. Tak ada. Inilah keadaan dia. Di Johor Bahru contohnya. Di Johor, siapa Balai Pontian Baru? Pontian Lama? Berapa jarak Pontian Baru dengan Pontian Lama? 1.5 km ada 2 balai. Logik tak logik? Di pekan kecil. Logik tak logik? Di Pontian Lama 24 jam. Betul 1 turnout. Di Pontian Baru 12 jam 2 turnout. 12 jam 2 turnout. So saya kata kenapa tak buat cadangan? Saya kata tak sesuai. Jadikan 1 turnout, 1 turnout, 1 turnout ambil hantar ke Johor Bahru. Kenapa tak buat cadangan? Mana kursi balai Johor apa Pontian? 1 hari 1 api pun you tak keluar. Betul tak Pontian? Pontian Baru. Tak ada kau buat apa dengan 2 turnout. Dah dikurangkan sekarang ni. Tak ada. Ini keadaan dia. Kenapa kita tak fikir kat arah yang macam ni? You kena kritis. Tak cukup. Kita minta tambah. Justifikasi dia kena pokok. Tengok dari segi bilangan statistik kebakaran, statistik kemalangan yang kita ada. Minta. Dan kita akan usahakan, kita top upkan, cari macam mana keadaan dia. Tak berlaku di kalangan tuan-tuan semua. Kenapa tak buat? Inilah masalah-masalah yang saya hadapi. Saya mempunyai anggota-anggota pegawai-pegawai penjaga yang tuan-tuan ditelan pun mati anak, di luar pun mati bapa. Itulah yang saya ada. Pak setelah juga lah. Baik. Ini keadaan ada. Ada nak tanya pasal manusia ni?
Kita gini, dia punya teori, kau jangan tambah orang. You minta penambahan daripada JPA tak lulus. Kita gunakan apa yang ada sumber di sini. Dengan 13,000 orang anggota ini cukup tak kat Malaysia? Cukup sebenarnya. Tapi dari segi agihan dan taburan ini yang menyebabkan dia tidak teratur lagi. So kalau katalah di MUA, you ada 2 turnout MUA kan? 2 turnout, apa masalah dia? Kat situ di MUA ni masalahnya umur dia semua 50 tahun ke atas. Betul? Itu je masalah dia. Pergi api, bawa 1 hos pun dah sakit belakang. Bawa rescue tool tak kuat. Ini keadaan dia. Kalau tuan-tuan pergi Gua Cempedak, ini daripada Kedah ada. Kedah. Betul apa ni? 90% semua 55 ke atas. Macam mana ni? Betul tak? Apa nak jadi ni? Padam api dah tak boleh, angkat peralatan dah tak boleh. Ini keadaan. Apa tindakan tuan-tuan semua ni? Bilangan dari segi keanggotaan. Tuan-tuan nak study, minta ditukarkan. Ini keadaan dia. Bincang dengan pengarah. Ada tak tuan-tuan buat? Dah anggota tuan-tuan semua 50 tahun, apa nak padam api lagi? Kalau sihat tak apa, ini kencing manis, darah tinggi, gawat. Macam kau gawat. Macam mana ni semua? Kenapa tuan-tuan tak buat cadangan? Ini yang penting. Sekarang ni kita terbuka. Okey. Lepas tu dari segi kepakaran dengan skill. Dahlah tua, tak pandai pula. Jadi apa yang nak kita buat lagi dalam bubur ni? Ya? Tak, tuan-tuan sebagai ketua balai, saya tanya malam tadi, si Mak Najib, ada tak you bagi training RTA kepada anggota? Jawapannya tak pernah. Saya yakin kalau seorang saya jumpa tak pernah, ada 20 kali lagi tak pernah buat latihan segini. Apa dia pergi operasi terkeduh, tak pandai. Ada tak tuan-tuan buat? So jangan rely pada latihan di peringkat negeri. Jangan rely sangat pada latihan di peringkat zon. Tuan-tuan sebagai ketua balai bertanggungjawab untuk melatih. Berapa kerap tuan-tuan semua memberi latihan kepada balai tuan-tuan semua dalam seminggu? Tak ada. Ada saya dapati ketua balai datang pukul 9, balik pukul 3. Tak pernah buat rokok, tak pernah buat inspection check. Apatah lagi nak buat pelatihan kebombaan berkait dengan peralatan. Wujud. Jadi inilah benda-benda yang malang yang kita berhadapan dengan tuan-tuan semua. Lepas tu dari segi pengalaman dan pengetahuan, tuan-tuan kena melatih anggota-anggota kita. Kalau tuan-tuan tak pernah melatih, panggil rakan tuan-tuan yang boleh melatih, bagi latihan kepada mereka. Saya yakin proses ini sekiranya dibuat secara berterusan, jabatan ini akan maju. Lepas tu yang seterusnya dari segi perancangan senario. Kita dah cerita dari segi manusia dia. Kita dah cerita dari segi keperluan masyarakat dia. Kita dah cerita dari segi keperluan peralatan jentera. Kita dah bagi semua. Tetapi yang paling penting, dalam tugas-tugas seharian kita, kita melihat apakah risiko-risiko senario yang ada berada di sekitar kita. Risiko masa kini. Lepas tu kita tengok jangkaan risiko akan datang. Ada tak kita buat ni? Dan saya yakin perancang ni kebanyakan balai-balai buat. Betul? Kalau buat kau senyum lah. Kebanyakan saya tengok buat, bagus. Ada drill, ada apa semua. Tetapi adakah itu mempunyai kualiti yang bagus? Adakah perancang yang telah tuan-tuan buat itu diamalkan? Diketahui oleh semua anggota? Lepas tu dibuat pemeriksaan dan sebagainya. Contohnya baru-baru ni kebakaran di Kedah, sarung tangan yang kerugian 100 juta. Apa ni info 100 juta. 100 juta, tetapi
peralatan dia, peralatan sistem pencegahan dia tak boleh digunakan. Ini bermaksud dia tak ada prarancang, pemeriksaan dan sebagainya. You cerita buat perancang, you cerita buat fire drill. Tetapi apabila kita menyentuh yang lebih detail, tuan-tuan tak buat. Ini berlaku. Dan saya sendirilah menekankan dari segi keperluan untuk memberi latihan secara yang lebih luas. Sebab tu kita buat XStorm contohnya di Terengganu, di Penang, di Pahang. Pahang dah buat belum? Belum buat So tujuan dia untuk melatih macam mana nak mengurus bencana. Sepatutnya kita telah menetapkan setiap negeri yang tidak terlibat dengan XStorm tahun 2012 kena melaksanakan latihan di peringkat negeri masing-masing. Sehingga sekarang Selangor pun belum buat. Bulan berapa tu? Negeri 9 belum buat. 9 mana? Melaka tak buat. Johor baru buat. Pahang tak buat. Ini masalahnya. Itu adalah arahan. Tapi sehingga bulan 6 tak ada satu negeri pun yang melaksanakan perkara-perkara berkenaan. So macam mana saya nak kata lagi? Arahan dikeluarkan tetapi tak dilaksanakan. Inilah masalah yang kita hadapi di peringkat pengurusan di pejabat. Kita arah tak buat. Kita arah, kita bagi pun tak laksanakan. Ini keadaan dia. Lepas tu dari segi keperluan keanggotaan dan kebakaran, kita telah laksanakan proses latihan kepada anggota. Kita telah membentuk pasukan-pasukan khas. Tapi ada tak tuan-tuan di balai melatih pasukan tuan-tuan semua? Malam tadi balai Taman Tas contohnya lah, terkial-kial untuk mengoperasikan spreader dengan cutter. Tak boleh. So kat mana kita manu dia? Tuan-tuan ada kat sini tak ada latihan. So saya nak cakap macam mana lagi? Ini menunjukkan ketua balai tak ambil berat berkait dengan latihan-latihan peralatan di balai. Inilah keadaannya. Lepas tu MOU. Sampailah ni lah. Selepas saya tinggalkan Selangor, tak ada satu negeri pun buat MOU kerjasama di antara industri dan industri di seluruh negara. Zero. Melaka mana sini Melaka? Yazid. Orang mana Yazid? Balai Kota. Apa yang dia tak ada langsung? Negeri Sembilan, mana dia Negeri Sembilan? Tak ada langsung. PPD itu bukan main, banyak kawasan-kawasan yang berisiko. Oh tak ada langsung. Di Senawang tak ada. Selangor yang macam tu besar, saya tinggalkan satu. Itulah satu sampai sekarang. Jadi sebenarnya benda ni penting. Saya tengok yang MOU yang aktif, Gebeng, Kema, Pasir Gudang aktif Lepas tu kat mana lagi aktif? Kertih mana ada? Saya tinggalkan Terengganu. Saya suruh buat perkema sampai sekarang tak hidup pun. Tak ada. Jadi kalau tuan-tuan apabila berlaku kebakaran, contoh keperluan foam, kalau you ada kerjasama, dia akan membantu antara satu dengan lain. Tapi ini tak wujud. Di Tanjung Langsat, Johor Bahru, kita keluarkan duit lebih kurang 1.2 million untuk membayar foam semasa pemadaman kebakaran. Tapi kalau kita telah di kalangan industri, dia mengadakan MOU kerjasama di antara mereka, kerajaan tak rugi sebegitu banyak. Sebab kita menggunakan foam-foam di kalangan ahli-ahli MOU dia. Tak wujud. Tapi kenapa tuan-tuan tak buat? Nah ini keadaan dia. Tak diusahakan, tak dibuatkan. Saya pun tak tahulah apa nak jadi dengan kita semua ni. Apa dia?
Ini kalau diam tak buat dah ni. Jawapan kau sama 15 tahun dulu kan. Macam itulah jawapan awak pada saya 15 tahun dulu. Saya ingat lagi macam itulah. Jadi sebenarnya kita jangan cari alasan. Kita mencari kaedah macam mana kita nak buat. Jadi kalau selagi kita ni hidup sentiasa cari alasan, selagi itu kita tak jadi. Tapi okey, saya ambil positif, balik ni saya akan buat. Okey. Jangan cari alasan. Buat. B-U-A-T, buat. Okey? Ada lagi nak tanya? Jangan sedih. Ini kita menceritakan kewajipan tuan-tuan semua ni. Saya tak makan orang. Tidak. Ini sebenarnya mana-mana seminar, mana apa pun saya akan bercakap. Saya bagi tahu inilah keperluan. Saya cerita MOU ni semasa saya jadi pengarah negeri di negeri Terengganu tahun 97. Saya sebagai pengarah negeri. Hari ini tahun 2012. 15 tahun lalu saya dah suarakan. 15 tahun dahulu saya tak silap saya, dia punya penyelaras dia Tuan Disifat. Ketika itu ketua balai dia Hamdan Daud. Hamdan Daud sekarang berada di Negeri Sembilan. Apa cerita lagi? Nak ke tak nak? Itu je. Nak maju ke tak nak maju? Itu keperluan tuan-tuan untuk memudahkan kita bekerja. Gebeng, saya jumpa dengan setiausaha perkemah di Gebeng. Cukup aktif, menyelaraskan, ada mesyuarat, ada seminar di kalangan mereka, kerjasama, pelatihan bersama. We proud of. West Port, apa jadi? Senyap. Ha? Pelabuhan Kelang. Ada buat penyelarasan. Baru ni tuan sidik yang ada. Ya, tak apalah kalau ada bagus. Lepas tu Timur, pelabuhan satu lagi. Squad. Tak buat, kenapa? Pasal ni masih tidak. This is keadaan dia lah. Tuan-tuan kena ingat lah. Okay, kita cerita lupa. Banyak lagi saya nak cakap ni. Lepas tu dari segi potensi dia, ada tak potensi? Linus ada potensi tak untuk berbahaya ni? Ada tak negeri, contohnya di negeri Pahang, jadi tak ada wakil Pahang, telah memanggil wakil-wakil daripada Linus untuk menerangkan berkait kemerbahayaan di Linus kepada Jabatan Bawah. Ada tak dibuat? Di Johor, ada tak contohnya Titan memberi penerangan berkait kemerbahayaan, risiko kemerebakan sekira berlaku letapan di kilang Titan? Ada tak? Ada. Kalau ada bagus. Ada tak tempat lain benda-benda dibuat? This is thing saya nak langkah-langkah proaktif yang perlu you buat. Lepas tu saya tengok dari segi SOP. SOP ada tak tuan-tuan buat? Yang ada tuan-tuan buat adalah perancang. Diamalkan ke tidak? Diuji tak kecekapan dia? You dah buat, diuji ke tak? Betul ke tak? Kalau betul, betul. Kalau tak betul, dikemaskinikan supaya dia menjadi betul. Tengok balik. Lepas tu dari segi strategi, tuan-tuan tengok tak? Betul tak strategi yang dibuat? Sebab contohnya macam di Kuantan malam tadi, tak betul lah strategi dia. Sebab tu jadi dia begitu. Lepas tu ancaman-ancaman yang akan wujud. Okey, seterusnya dari segi kelemahan. Ni sakit. Ni memang ramai yang sakit sangat di balai. Bila di balai sakit, tuan-tuan letakkan dia non-performance anggota. Letak kat bilik kawalan, letak di alat pemadam api, letak. Betul ke cara ni? Bila you letak, satu keluaran tinggal 3 orang. Cukup tak? Tak cukup. Apa tindakan tuan-tuan buat? Apa tindakan dibuat? Lepas tu yang bermasalah dengan dadah dia, dengan kes-kes moral dia, macam-macam lagi masalah menyebabkan
menjejaskan operasi balai berkenaan. Betul lah ini. Apa tidakkan tuan-tuan buat? Ada tak tuan-tuan buat pelaporan? Kalau kebanyakan ketua balai buat pelaporan, dan ada juga ketua balai tak buat pelaporan. Dah masuk penjara, keluar penjara, ketua balai pun tak tahu. Lepas tu dari segi kekuatan jentera. Sekarang ni dalam jabatan tak ada cerita masalah jentera. Ada balai tak ada jentera sekarang. Ada tak? Tak ada. Semua jentera-jentera ada jentera Scania, jentera Mercedes. Nissan pun dah tak pakai sekarang ni, tak jeling mata je sekarang ni. Jadi istilah tak ada jentera, tak ada peralatan dah tak timbul. Tetapi apabila mengurus jentera, kena betul. Saya dapat laporan balai Mantin. Okey. Apa ada dua jentera bukan? Satu Atiago ke Scania? Satu lagi Nissan. Scania dua, satu Atiago. Kenapa dalam satu masa jentera tak ada kat balai? Bila ketua unit disiplin membuat pemeriksaan, alasan dia menukar tayar. Betul? That means you tak ada perancangan bagi memastikan pada setiap masa mesti sekurang-kurangnya satu jentera di dalam balai. Gagal. Jadi kalau berlaku kebakaran di depan balai Mantin, macam mana nak buat tenang? Jentera tak ada. Mana tuan-tuan gagal mengatur strategi kelengkapan jentera di dalam balai Bobor. Ini berlaku contohnya. Saya bagi contoh. Selangor, Bestari Jaya. Mana Bestari Jaya? Mana Cik Rashid? Tukar dah. Naik pakai bawah 26. Saya tak salah dari segi tugas. Selepas kebakaran di Puncak Alam, jentera dengan anggota pergi membuat pemeriksaan di Puncak Alam. Kurang lebih 30 km, mengambil masa 30 minit. Tak prepare dengan niat baik, bona fide, baik niat. Tiba-tiba berlaku kebakaran 200 meter dari balai. Orang ketuk bilik kawalan, ada pincik depan. Bomba tak boleh respon. Anggota semua kat Puncak Alam, jentera semua kat Puncak Alam, tinggal seorang anggota di bilik kawalan. Macam mana nak padam api? Maknanya gagal menyediakan strategi yang betul di dalam menyediakan keanggotaan dan jentera bomba. Gagal. Betul tindakan you, tetapi you gagal. Nah, inilah kegagalan-kegagalan yang sering berlaku di dalam pengurusan balai-balai bomba. Dan berlaku di Mantin baru-baru ini, dan berlaku di beberapa tempat apabila kita membuat pemeriksaan. Lepas tu siap sedia, preparedness, kesiapsiagaan. Saya yakin semua siap sedia. Tetapi apabila saya buat semakan turn up call 999, rilis daripada TM ke call center 40 second. PGO hantar ke balai lebih kurang 1 minit ataupun 2 minit, bergantung pada talian telefon ataupun GEN. Tetapi balai nak keluarkan ke tempat kejadian, nak keluar daripada balai lebih daripada 2 minit. Ada yang sampai 5 minit. Kenapa ia berlaku? Sedangkan dalam kita punya piagam pelanggan 60 saat, betul? Tapi kenapa masih lewat lagi? Maknanya dari segi kesiapsiagaan tuan-tuan masih lemah lagi di balai tuan-tuan semua. Lemah lagi. Lepas tu dari segi team performance, tadi KP ada sebut berkait dengan SPF Dikor. Jangan sebut saya, sebut kita. Kita dan kita. Bomba ni bukan seorang. Kita ramai-ramai. Ya? Kita ramai-ramai. Lepas tu ni ada gambar apa ni, tengok. Ni tengok. Hanya kalau tak ada perancangan
strategik. Bomba dengan bomba melanggar. Kat mana ni? Ulang lagi. Inilah dia kalau tak ada perancangan strategik. Bomba dengan bomba pun melanggar. Belum pergi api lagi dah melanggar. Ni dah dia. Okay. Next. Lepas tu kita tengok komponen yang mempengaruhi strategik. Kita tengok dari segi ni, saya sebut tadi keperluan. Kalau di Subang Jaya, keperluan kat sana tu orangnya pandai-pandai, orangnya kaya-kaya, orangnya memerlukan kualiti hidup yang tinggi. Kualiti hidup yang tinggi ni dia bukan bercerita makan apa hari ni. Makanan dah ada. Kita bagi nasi ayam, sedap lah kata. Saya nak makan steak. Contohnya macam tu. Kalau di Sungai Rengit. Ada Sungai Rengit tak? Bukan. Mana? Batu Pahat kau tak ada kelas. Kamu tak ada kelas. Kalau di Rompen kan. Rompen cerita nasi dagang di keadaan kualiti dia. So, you kena sesuaikan kualiti dia berdasarkan pada keperluan. So, ada tak you buat kajian benda-benda macam ni? Kalau orang kampung, you buat cara kampung. Kalau you orang separuh pandai, you kena buat cara pandai. Tapi kalau you pukul rata, you tak jadi lah. So, you tengok lokaliti you, keperluan you ambil tindakan. Lepas tu dari segi pelanggan jabatan, you ada masyarakat yang macam mana, kelompok orang yang macam mana, you kena tengok keseluruhan dia. Pelanggan yang you akan hadapi, sama ada kumpulan masyarakat ni, kawasan education, kawasan akademik, orang kerja kilang dan sebagainya, you kena tentukan semua. Lepas tu dari segi tengok dari segi teknologi, kita cuba sesuaikan keadaan teknologi. Orang dah cerita pakai iPad, orang dah cerita. Ada tak maklumat siapa balai yang sekarang ni yang boleh akses, yang boleh memuat turunkan, katalah Balai Subang. Semua rakyat masyarakat Subang dapat akses balai you tak saja? Dapat. Ada tak balai lain buat? Salam, ada tak? Tak ada. Jadi dah ada kemudahan komputer, kenapa you tak buat you punya web you sendiri? Internet dah ada. Jadi masyarakat, katalah masyarakat Shah Alam, just tekan Balai Rumah Shah Alam, apa kemudahan dia nak buat, apa program dia nak buat untuk participate bersama. Tak ada. Sedangkan teknologi maklumat telah ada. Kenapa tak buat? Ataupun tuan-tuan ni memang buta komputer. Zul kau buat di Sedang. Ada? Orang boleh akses? Kalau Johor, garanti tak ada. Saya tahu Johor tak ada. Ada kau kat keluar? Tak ada. Tak payah jawab, aku jawabkan. Tak ada. Kenapa tak buat? Saya kata, kenapa tak buat? So kita tengok tu. Lepas tu dari segi ekonomi, kadar pembangunan, kemudahan asas, yang you perlu apa tengok semua Ini gambar kartun lah, tuan-tuan kena tengok je lah. Lepas tu dari segi next mengenai pelaksanaan strategik adalah pengusahaan sumber. Tuan-tuan ada banyak kepakaran dalam balai tuan-tuan. You fully utilize kita. Ada yang bagus di dalam RTA, ada yang bagus dalam scope diving, ada yang bagus dalam offensive firefighting, dalam scuba. You utilize ataupun tidak secara maksimum. Jadi kalau you gunakan mereka ini, kalau mereka yang pakar ni, sepatut kita gunakan untuk mengajar kepada anggota-anggota baru. Tapi tidak digunakan sebab tu kalau kita tengok tahun 80-an dahulu, siapa yang jaga jentera, siapa yang jaga BA, siapa yang jaga balai telah ditugaskan mengikut unit masing-masing. Tapi sekarang ini tidak berlaku.
Kenapa kita tak balik kepada asas, tengok keperluan yang abang-abang kita buat dulu. Kalau siapa pernah bertugas di jalan Hang Tuah dulu, Azman bertugas dulu, macam mana keadaannya? Jauh, beza sangat dengan keadaan sekarang. Terlalu jauh. Sekarang ni terlampau individual, mementingkan diri sendiri, teamwork kurang, dedikasi dia kurang, komitmen dia kurang. Pukul 7.45, 7.50 start dah panaskan enjin. Pukul 8.05 habis, boom, hilang balik. Inilah attitude sekarang. Ada dua keadaan. Mungkin ketua balai gagal mengadakan persekitaran kerja yang menarik. Mungkin ketua balai tak pernah ambil tahu pun tiap hari apa jadi dengan anggotanya. Diserahkan 100% kepada penyelia saja. Ini keadaannya. Jadi itulah berlaku keadaannya. Lepas tu tuan-tuan kena bina kepakaran dia. Tak nak tuan-tuan kena bina kepakaran masing-masing di kawasan masing-masing. Kalau contohnya di kawasan di Yompeng, ketua balai siapa Yompeng ni? Yompeng mana? Bagaimana? Nak dah tahu nak seminar pergi Indon. Cari apa kat Indon tu? So, you kena tengok kalau balai berkenaan memang menempatkan hazmat, you kena develop hazmat. Kalau balai berkenaan you ada menempatkan PPDA, pasukan scuba, you kena develop mereka di samping tugas-tugas harian. Ada tak langkah-langkah tuan-tuan untuk membina pasukan-pasukan ni supaya dia menjadi bakal. Okey, lepas tu dari segi special assignment ni makna tugas-tugasan. Lepas tu dari segi strategik dia, ubah suai operasi tak sesuai. Ada tak yang kat tuan-tuan ni ubah suai operasi? Kalau dah tak sesuai kaedah dia, strategi dia, ubah semua kaedah pemadaman kita. Tuan-tuan terlampau apa? Defensive firefighting, pemadaman dari luar, BA tak pakai, ubah. Now we go inside, buat offensive firefighting. Tak ada pun yang orang India macam tu. Tak ada. You kena buat. Lepas tu teknik tak betul, ubah. Bagi tahu saya salah Datuk, ubah. Saya ikut Datuk. Betulkan keadaan. Lepas tu bagilah ganjaran. Bagi dia hemat cemerlang. Mana yang cemerlang? Bagi markah 90 ke atas. Ini bagi markah 85 ke bawah. Mana nak masuk temu duga tak layak. Bagi 90 ke atas. Pengarah negeri tanya, memang budak ni cemerlang. Salah ke? Salah ke saya tanya? Ini bagi kedekut. Mana anggota bomba nak bekerja dengan cemerlang? Lepas tu pingat-pingat bagilah. Pingat jasa bomba ke, pingat apa lagi cemerlang bomba. Bagi mana-mana yang cemerlang. Bagi award pada mereka semua. Seterusnya dari segi saya tengoklah, boleh angkat tangan tak? Siapa rasanya di kalangan tuan-tuan ni adalah seorang ketua balai yang kompeten? Angkat tangan. Saya tanya sekali lagi, siapa di kalangan tuan-tuan ni yang ada kat dewan ni seorang ketua balai yang kompeten? Angkat tangan. Sendiri mau tahu lah. Kenapa tuan-tuan tak berani untuk angkat tangan? Ilmu datang daripada diri kita.